Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai muka surat 46. Berita gembira tersebut menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berani melakukan pembohongan terhadap Allah akan dibunuh. Ini berita mengenai orang yang mengaku Nabi. Dia mengaku dengan beraninya dia seorang Nabi, maka Allah Ta'ala turun ayat, siapa yang mengaku dia Nabi, dia akan dibunuh oleh Allah, dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia mempunyai persamaan dengan firman Allah Taala, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Dan kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengata-ngata dengan nama kami sebarang kata-kata rekaan secara dusta, bahkan Allah Ta'ala kata jangan kau orang lain, kalau Nabi reka-reka benda yang dusta, kami akan pegang tangan kanannya, kemudian kami benar-benar akan memotong tali jantungnya. Maknanya Allah Ta'ala beri amaran, kalau Nabi Muhammad juga mereka-reka tentang Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala binasakan. Apatah lagi kalau orang lain yang mengaku dia Nabi. Maka sesungguhnya pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang mengaku dia ini nabi ataupun rasul. Lalu dia telah menghantar surat. Dia mengatakan bahagian Mekah Madinah ni bahagian Muhammad. Bahagian negara lain tu Syam, Syria tu bahagian dia. Jadi dakwah Nabi Muhammad sekian-sekian, dia pun nabi juga di bahagian yang tertentu. Maka surat itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi marah. Dan Nabi menyuruh sahabat agar membunuhnya orang yang mengaku Nabi, namanya Musailamah. Oleh kerana dia itu pembohong, dia bukan Nabi, dia mengaku dia ini Nabi, maka disebut kazzab, Musailamatul kazzab, yakni orang yang mengaku dia menjadi Nabi. Akhirnya diceritakan bahawa akhirnya Musailamah dibunuh dan kepalanya dipenggal dan kepalanya dibawa di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalulah Nabi menjamin syurga orang yang boleh membunuh Musailamah. Lalu diceritakan bahawa di antaranya yang membunuhnya, orang yang membunuhnya adalah hamba kepada Hindun binti Utbah, yang mana hamba ini telah diberi jaminan kepada Hindun, kalaulah dia dapat membunuh Sayyidina Hamzah maka dia dibebaskan. Maka hamba itu bernama Wahsy. Lalu dia pun melatihlah diri dia dengan lemparan tombak ataupun dia panggil lembing. Sehingga kan bila dalam peperangan, Wahsy ini dia tak cari orang lain, dia cari Sayyidina Hamzah saja. Maka dalam peperangan tersebut Wahsy berjaya melontarkan dia punya tombak dia tu kena pada Sayyidina Hamzah, lalu jatuh Sayyidina Hamzah. Maka bila jatuh, Wahsy ini terus lari dia. Bila lari dia keluar medan perang dan beritahu kepada Hindun bahawa dia berjaya membunuh Sayyidina Hamzah, dialah orang yang membunuh. Maka Hindun pergi dekat Sayyidina Hamzah, iaitu jasad Sayyidina Hamzah, katanya dibelahnya dadanya, lalulah dikunyah-kunyahkan hatinya. Marah dia sampai begitu sekali. Dalam kisah lain mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jasad bapa saudaranya Sayyidina Hamzah dan dikatakan matanya dicungkil, telinganya dipotong, perutnya dirobek-robekkan, dadanya dibelah. Marahnya Hindun kepada Sayyidina Hamzah kerana Sayyidina Hamzah telah membunuh ayah Hindun yang bernama Utbah ibnu Rabi'ah. Lalu dalam keadaan macam itu,
Nabi ini rasa terkejut dan rasa marah kepada pembunuh Sayyidina Hamzah tadi. Maka Wahsy ini dia rasa bersalah kerana dia tidak ada apa-apa kesalahan dengan Sayyidina Hamzah. Tapi oleh kerana nak bebas daripada hamba jadi orang merdeka, dan juga beberapa hadiah, dia sanggup membunuhnya. Akhir sekali dia rasa menyesal, rasa bersalah, dan dia beriman dengan Allah. Wahsy ini beriman. Bila Wahsy ini beriman, Nabi ini menerimalah keimanan. Tetapi Nabi tetap rasa dia inilah orang yang membunuh Sayyidina Hamzah. Maka keislaman dia ini tidak menggembirakan Rasulullah. Kerana biasanya kalau orang masuk Islam memang Rasulullah gembira. Tapi Wahsy masuk Islam, Rasulullah tidak gembira. Mana? Kerana Wahsy inilah orang yang telah membunuh bapa saudaranya Sayyidina Hamzah. Maka ketika mana Rasulullah mengatakan siapa yang boleh membunuh Musallamah dijamin syurga, maka di sinilah peluang Wahsy nak menggembirakan Rasulullah. Walaupun dia masuk Islam, dia tengok Rasulullah tak gembira dengan dia, hatinya pun tidak suka. Lalu dia nak cari jalan biar Rasulullah kasih pada dia, gembira pada dia. Maka Rasulullah beri jaminan siapa yang boleh membunuh Wahsy, boleh membunuh Musallamah, maka dia akan dijamin syurga. Maka Wahsy mengambil peluang ini dan bercita-cita untuk membunuh Musallamah agar Rasulullah menjadi gembira. Maka dalam peperangan dengan Musallamah ini, maka Wahsy ini cari jalan sebagaimana dulu dia cari Sayyidina Hamzah, hari ini dia cari Musallamah. Maka bila terdapat saja, berjaya saja membunuh Musallamah, dia cepat-cepat penggal kepala dia buat lari. Maka bila selesai peperangan tadi, orang cari mana dia Musallamah, tak ada, tak jumpa. Tengok jumpa jasad, kepala tak ada dah. Kepala tidak ada. Akhirnya bila orang beritahu Musallamah ni telah dibunuh, tapi siapa dia pembunuhnya tak tahu. Maka Rasulullah ni tak berapa gembira mana pula. Akhirnya Wahsy pun datang bawa kepala Musallamah, beritahu bahawa dialah yang membunuh, tahu dia bukti je. Lalu Rasulullah gembira balik. Maka Rasulullah rasa kasih balik kepada Wahsy kerana Wahsy ini berjaya membunuh Musallamah Al-Kazzab. Maka Musallamah Kazzab ini dipanggil Kazzab, pendusta. Di antaranya bila sebut Nabi Rasul mesti ada mukjizat, maka dia mengaku dia ada mukjizat. Apa mukjizat dia? Mukjizat dia membutakan orang celak. Orang celak dia kata itu mukjizat. Rasulullah ada sahabat yang bernama Qatadah. Dalam satu peperangan, Qatadah ini bijak memanah. Maka dia ambil anak panah, dia pun panah. Satu orang satu musuh. Satu anak panah satu musuh. Satu anak panah satu musuh. Maka Qatadah ini orang yang hebat dalam memanah musuh tadi, sehingga kan satu ketika habis anak panah dia. Musuh gugur, jatuh dengan panahan-panahan tadi. Maka dia pun minta, mari anak panah. Dan Rasulullah kata kalau ada anak panah bagi kepada Qatadah. Maka dia pun minta nak anak panah yang berat. Dia ada anak panah ringan, anak panah berat. Kalau anak panah berat ni, dia pergi anak panah tu tepat. Kalau anak panah ringan tu dia akan melencong lagi, dia ringan sikit. Maka dia minta anak panah yang berat. Katanya tak ada, semua yang ringan. Maka Nabi ambil anak panah yang ringan, beri kepada Qatadah, bertukar anak panah yang ringan jadi berat. Ini mukjizat Nabi. Ketika dia panah orang, lalu orang panahlah dia, betul-betul kena di biji mata Qatadah. Jatuh Qatadah tadi. Bila jatuh, Nabi pun pergi ke sahabat ini, Nabi pun cabut anak panah tadi yang kena di mata dia tadi. Nabi pun sapu pada mata, baca-baca sapu, maka mata dia jadi cerah. Molek-molek ada. Yang sepatutnya sudah buta jadi celak dengan mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Maka cerita ini tersebar. Di antara mukjizat Rasulullah, orang yang buta jadi celak dengan tangan baginda yang mulia. Inilah mukjizat Nabi. Maka Musallamah pun mengaku dia juga ada mukjizat sebab dia Nabi, sebab dia Rasul. Maka datang orang yang buta sebelah minta dicelakkan bagaimana Rasulullah celakkan dia. Maka akhir sekali dia berobatlah
maka dengan berobat dia itu jadi buta dua-dua mata. Buta dua-dua mata. Orang mau tanya kata mukjizat. Mukjizat Muhammad, mata sebelah itu buta jadi celak. Mukjizat dia buta sebelah jadi buta dua-dua belah. Itu bukan mukjizat. Sebab itu dipanggil kazab, sangat dusta. Maka Allah Ta'ala binasakan orang yang mengaku Nabi. Dan mengaku Nabi ini, orang yang mengaku Nabi ini di antara tanda-tanda hampir kiamat, ramai orang mengaku menjadi Nabi. Nabi Muhammad SAW tinggal bersama-sama musyrikin dan orang Yahudi yang merupakan musuh ketat baginda selama 23 tahun. Musyrikin duduk di kota Mekah 10 tahun, duduk di kota Madinah 13 tahun. 10 campur 13, 23 tahun. 10 tahun di Mekah banyak akidah, banyak mengenai tauhid. Ditekankan mengenai tauhid, kurang penekanan kepada ibadat. Sebab tak boleh nak melaksanakan ibadat dengan baik disebabkan tekanan penindasan orang-orang musyrik Mekah. Sehingga dikatakan Allah Ta'ala memerintahkan sembahyang berjemaah di Mekah, tapi terlaksana di kota Madinah. Allah Ta'ala perintahkan sembahyang Jumaat di Mekah, terlaksana di kota Madinah. Maka penekanan 10 tahun itu adalah tauhid, 13 tahun itu mengenai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga akhlak. Lalu dikatakan selama 23 tahun dan baginda menyeru mereka supaya beriman kepada Allah, dan Allah Ta'ala menjaga baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kejahatan mereka. Sebagai penenang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala nak tenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi turunkan ayat wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala menjaga engkau wahai Muhammad daripada kejahatan manusia. Diceritakan satu hari lepas daripada balik peperangan, maka Nabi pun berehat, sahabat-sahabat Nabi pun berehat. Tiba-tiba ada seorang yang bernama Daksu. Dia datang secara serah hendap, senyap-senyap seorang diri. Tiba-tiba dia pun ambil pedang letak kat tekak Nabi. Dia ambil pedang dia letak kat tekak Nabi. Dalam keadaan Nabi tidak sedar, sahabat Nabi pun tak sedar. Tiba-tiba dia datang ambil pedang letak kat tekak Nabi. Dia kata, siapakah yang boleh menyelamatkan kamu wahai Muhammad daripada pedang aku ini? Dan Allah Ta'ala sudah janji akan menyelamatkan Rasulullah daripada kejahatan. Lalu dalam keadaan macam itu, Rasulullah menyebut Allah. Bila Rasulullah sebut Allah, ketar tangan dia, jatuh pedang tadi. Yang dia ni memang nak bunuh Muhammad. Tapi bila Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah, dia tanya siapa yang boleh menyelamatkan? Nabi kita kata Allah, jatuh pedang dia. Nabi pun ambil pedang dia, Nabi letak kat tekak dia dah. Mu pula siapa yang boleh menyelamatkan kamu? Nabi kata pada dia, dia kata tak ada orang yang boleh menyelamatkan kamu, menyelamatkan aku kecuali mu wahai Muhammad. Akhirnya Nabi bebaskan dia. Ini akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sahabat bimbang, rupanya ada orang yang cuba nak bunuh Nabi dalam keadaan tidak sedar. Kalau macam itu kena jaga Nabi. Dan ada ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada medan perang, lalulah Nabi nak tidur. Bila Nabi nak tidur, tiba-tiba Nabi dengar orang berjalan kiri kanan kat rumah dia berjalan. Nabi pun keluar rumah, Nabi tengok ada sahabat. Nabi tanya, apa kamu buat? Saya mahu menjagamu ya Rasulullah. Saya bimbang, takut-takut ada pula orang datang serang hendak pada Rasulullah dalam keadaan tak ada orang jaga Rasulullah. Rasulullah kata, baliklah kamu wahai sahabatku, sesungguhnya Allah Ta'ala memelihara aku. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala menjaga aku daripada kejahatan manusia. Maka Lagilah sahabat tadi dengan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan Abu Jahal bila mana dia kata pada golongan pemuda-pemuda musyrikin Mekah, hari ini dia akan buat sesuatu kepada Muhammad. Mu pakat tengoklah hari ini. Akhirnya bila dia tengok Nabi datang masuk dekat Kaabah sembahyang, maka dia pun angkat batu.
Dia angkat batu ketika mana Nabi nak sujud. Ketika mana Nabi sujud, dia hampiri Nabi. Dia pun nak angkat batu, nak lepas atas kepala Nabi. Tiba-tiba batu terlepas daripada tangan dia. Dia lari litar bukam. Orang pun terkejut. Dah mana jadi gitu? Maknanya dia tu lari. Lalulah orang pun tanya pada Abu Jahal, apa yang berlaku kepada kamu? Dia kata, ketika mana aku mengangkat batu nak hempap di atas kepala Muhammad, tiba-tiba aku melihat di belakangnya ada seekor unta yang besar yang bersiap sedia untuk menyepak aku. Maknanya akhir tu lari lah. Kawan dia pelik, mana ada, tak ada seorang pun nampak unta besar. Jadi nak beritahu Allah Ta'ala memelihara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga satu ketika orang yang sangat membenci Nabi, iaitu isteri kepada Abi Lahab. Isteri kepada Abi Lahab sangat-sangat benci kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari bila Nabi baca tabbat yada Abi Lahabin wa tab, binasa tangan Abi Lahab, binasa. Maka diceritakan Abi Lahab, disebutkan nama Abi Lahab tadi, menyebabkan isteri kepada Abi Lahab pemarah. Dan nama dia pun disebut, wa mura'atu hammalatal hatab, dan isterinya yang membawa kayu api. Lalu dikatakan bahawa dia pun jadi marah kerana ada ayat yang mencela suaminya Abi Lahab. Akhirnya dia ambil batu. Batu tu penuh tangan dia, dia ambil, dia nak lepas atas kepala, nak katok atas kepala Muhammad, nak pukul atas kepala Muhammad, yang ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bawa batu berjalan. Ketika itu dia telah melihat Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar bila melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sembahyang, maka Saidina Abu Bakar duduk menghampirinya, kemudian menjaga baginda Rasulullah, takut-takut ada orang buat zalim. Itu dia Saidina Abu Bakar. Dia sungguh-sungguh jaga Rasulullah. Lalulah datanglah isteri Abi Lahab, bawa batu penuh tangan dia, batu jalan. Duduk depan Rasulullah dah. Rasulullah sujud depan dia dah dia. Sayyidina Abu Bakar duduk sebelah Rasulullah. Dia kata, "Hei Abu Bakar, mana Muhammad?" Jadi Sayyidina Abu Bakar terkejut. Lah, Muhammad duduk depan mata, dia tanya. "Mana Muhammad?" Aku dengar Muhammad baca ayat menceritakan tentang suami aku, tentang suami dia. Kalau aku jumpa dia, aku akan lempar batu ni atas kepala dia. Katanya, isteri Abu Lahab. Lalu dia pun pusing, takut-takut ada belakang Kaabah. Pusing tawaf, cari 2, 3, 4 kali tak ada. Lepas tu dia duduk depan Nabi. Dia kata, kalau aku jumpa dia, jaga dia. Aku akan katok dia atas kepala dia dengan batu ni. Dia pun tembak lari. Sayyidina Abu Bakar tak kata benda-benda. Pelik Sayyidina Abu Bakar. Betul-betul depan mata dia. Lepas pada Rasulullah supaya, dia kata, "Ya Rasulullah, tadi datang isteri Abi Lahab, dia marah-marah pada kamu. Dia betul-betul duduk depan kamu. Dia tanya pula, mana Muhammad? Mana Muhammad?" Jadi Sayyidina Abu Bakar tak kata apa. Jadi terkejut, pelik. Duduk depan mata dia. Rasulullah mengatakan, Allah Ta'ala telah membutakan pandangan matanya daripada melihat aku. Jadi memang benar rupanya isteri kepada Abi Lahab tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk depan matanya. Kenapa berlaku macam tu? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala menjaga engkau wahai Muhammad. Sebab itulah kita ini, kalau boleh ya Muhammad bersama kita. Apa maksudnya? Banyakkan selawat. Kerana orang yang banyak berselawat pada Nabi ini, dia akan diamankan oleh Allah, diselamat oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalangnya, yakni Allah Ta'ala yang maha berkuasa di atas sesuatu, daripada menghukum mereka yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala mengatakan sesuatu sedangkan sebenarnya Allah Ta'ala tak mengatakannya. Jadi ada orang yang mendustakan Rasulullah. Maka akhirnya Allah Ta'ala mengatakan bahawa tidak. Ada kata Allah Ta'ala turun ini Muhammad bukan nabinya, Muhammad nabi akhir zaman orang lain. Maka mereka mensenda-sendakan Rasulullah, mereka mengolok-olokkan Nabi. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, am yaqulu naftara 'ala Allahi kadhiba fa in yasha'illahu yaktim 'ala qalbik wa yamhullahu al-batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi innahu alimun bidzati sudur. Bahkan mereka mengatakan,
Muhammad itu dia mereka-reka perkataan yang dusta terhadap Allah. Jadi apa-apa yang Nabi baca tu dia kata Muhammad reka. Muhammad reka daripada Muhammad, ataupun dia kata Al-Quran itu bukan datang daripada Allah Ta'ala. Mereka mengolok-olokkannya, ataupun mereka mempersendakan apa yang Nabi baca. Lalu Allah Ta'ala menghendaki ia mengunci mati hatimu, dan Allah Ta'ala menghapuskan kebatilan serta menetapkan kebenaran dengan kalimahnya. Jadi dikatakan bahawa Allah Ta'ala mengatakan apa yang Muhammad sampaikan itu benar, bukan reka-reka. Bila Nabi cerita semalam saya pergi ke Masjid Aqsa, oh reka, dia kata buat main-main pula. Dia kata Rasulullah naik ke langit, maka orang mempersendakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mengatakan apa yang Muhammad kata itu benar, dan Allah Taala akan menghapuskan kebatilan, dan Allah Taala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Maka dikatakan bahawa Nabi ini sebenarnya telah diceritakan di dalam kitab yang terdahulu tentang kebenaran Nabi, dan baginda sekali-kali tidak pernah bercakap bohong, walau sedikit pun Nabi tidak pernah bercakap bohong. Berita gembira yang disampaikan oleh kitab Taurat ini telah menyatakan petanda untuk mengenal Nabi yang sebenar dan Nabi yang menyamar. Nabi yang sebenar percakapannya benar, Nabi yang menyamar percakapan dia itu bohong. Maka perkabaran tersebut adalah perkabaran terhadap perkara yang akan berlaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita banyak perkara, semua yang diberitahu berlaku sebagaimana yang diceritakan. Jadi nak beritahu di antara kebenaran Nabi akhir zaman, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikata itu benar, sama ada benda yang telah berlaku, benda yang telah berlaku, benda yang sedang berlaku, benda yang akan berlaku, semuanya benar. Bila Nabi kata akan berlaku macam ni, pasti akan berlaku kebenaran dia. Satu hari Nabi tidur di rumah Ummul Hani. Nabi pun tidur. Bila Nabi tidur, Nabi terkejut pada tidur, Nabi muji Allah, subhanallah. Lalulah Ummul Hani ni rasa hairan. Ummul Hani dia sudah tua. Katanya ini mak saudara Nabi, dia tidur, dan dikatakan Nabi tidur atas paha dia. Ini mak saudara Nabi. Lalu Nabi terkejut. Daripada tidur Nabi subhanallah. Jadi mak saudara tanya, apa yang berlaku pada kamu? Nabi mengatakan, aku telah melihat dalam mimpi bahawa ada rombongan, ada tentera Islam yang bergerak mengembangkan agama. Maknanya berita gembira, tentera Islam mengembangkan agama, dan dikatakan bahawa pasukan Islam mendapat kemenangan dan negara-negara Islam dibuka. Ummu Hani kata, kalau macam tu doakanlah saya biar saya bersama dengan tentera tu. Padahal dia tua dah masa tu. Lalulah bila saja wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, Ummul Hani tak wafat lagi. Sampai pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab berlaku yang Nabi mimpi tadi, yang Nabi cerita. Maka zaman Sayyidina Umar Al-Khattab tersebarnya Islam berkembang, negara-negara Islam semakin membesar, makin bertambah negara-negara Islam, orang memeluk agama Islam. Satu ketika bila mana Sayyidina Umar bersiap-siap untuk menghadapi peperangan ataupun nak menyebarkan Islam, datang Ummul Hani yang tua, sangat-sangat tua dah. Dikatakan sudah bongkok masa ketika itu. Lalulah dia kata, ya Amirul Mukminin, izinkan aku sama-sama dengan pasukan tentera ini. Kata Sayyidina Umar, moci dah tua dah, takkanlah moci tua-tua ni nak pergi tu. Nak pergi perang orang-orang muda, orang puan pula tua pula nak pergi perang dengan tentera Islam. Lalulah dia minta izin. Sayyidina Umar tidak izinkan. Lalu Ummul Hani kata, dah Rasulullah janji dah, aku mati di medan perang bersama dengan tentera Islam. Oh, Sayyidina Umar kata, kalau gitu marilah. Dia pun masuklah. Ternyata benar, Ummul Hani mati di medan perang. Masa tu dia sangat-sangat tua dah. Mati dalam keadaan sangat tua. Ini menunjukkan bahawa apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Dan diceritakan bahawa satu ketika kerajaan Rom itu kalah, menang Parsi. Bila menang saja Parsi, lalulah Rasulullah kata Rom akan menang. Dalam sampai 10 tahun Rom akan menang. Maka orang-orang
yang memusuhi Nabi mempersendakan, pandai sangat buat ramalan, pandai sangat mana tahu Rom kan kalah. Nabi kata Rom akan menang kembali, tak sampai dalam 10 tahun akan menang. Maka apa yang Nabi kata belum berlaku lagi, tiba-tiba berlaku apa yang dinyatakan oleh Nabi. Alif lam mim ghulibatir Rum. Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Rum, yang mana tidak sampai 10 tahun saja sebenar sebagaimana yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menandakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang benar. Qadi Iyad meriwayatkan di dalam kitab Asy-Syifa bahawa Atha ibnu Yasar bertanya Abdullah ibnu Amru bin Al-As mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, benar demi Allah, ia disifatkan dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat telah diceritakan sifat-sifat Nabi akhir zaman, dan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, dan kamu adalah pembawa berita gembira serta pembawa berita ancaman. Maka yang Nabi itu telah diceritakan dalam kitab Taurat, akan ada Nabi akhir zaman, dia bawa berita gembira. Berita gembira menceritakan tentang syurga, dan berita ancaman menceritakan tentang neraka. Telah dicerita di dalam kitab Taurat yang terdahulu, sehingga kan orang-orang yang pandai baca kitab Taurat sudah tahu akan lahir Nabi akhir zaman. Semua pendeta-pendeta yang pandai kitab Taurat, yang sudah baca kitab Taurat, dia tahu akan ada Nabi akhir zaman. Maka dia baca, dia tunggu, dia baca, dia tunggu mana Nabi akhir zaman. Tetapi saja dia seleweng. Dia kata apa? Dia kata Nabi akhir zaman ini bukan daripada orang Arab, daripada pokok kita, kata dia. Pokok kita ni pokok Yahudi lah maknanya Nabi akhir zaman. Jadi bila dia tengok akhlak ni betul, memang ada dalam sifat dia, tiba-tiba dia tengok, oh bukan orang Yahudi, orang Quraisy, orang Mekah, orang Arab. Oh, dia tak mau terima. Tidak mau terima. Yang tidak mau terima, dia kabur, dia tak mau terima. Sama-sama dia bincang sama-sama pendeta dia, memang dah tu Nabi akhir zaman. Tapi kalau orang tanya, kabur bukan. Sebab apa? Kalaulah katakan, kita kata memang Nabi akhir zaman, disebut dalam kitab tafsir bahawa orang-orang pendeta-pendeta dia takut hilang pengaruh dia. Habis anak murid aku pergi takhnu belaka, kata Ka'ab bin Ashraf. Mana pendeta? Habis. Yang kedua, kerana dia bimbang, bila mana dia mengajar kitab Taurat, dia baca kitab Taurat, maka anak-anak murid dia akan beri hadiah dia sehingga dia hidup mewah. Jadi kalau dia kata kitab Taurat tadi nak baca dah, ikut Muhammad baca, tutup kedai lah dia. Maknanya tak ada orang nak ikut dia, tak ada pengaruh dia, tak ada hadiah dia, tak ada kekayaan. Akhirnya para pendeta-pendeta ataupun rahib-rahib, mereka sepakat, dia tahu itu memang Muhammad akhir zaman, tapi jangan kabur korang. Kalau orang tanya kata bukan. Kalau orang tanya kata bukan. Tapi ada anak murid yang tanya kepada Ibnu Hayyaban, wahai Ibnu Hayyaban, dulu mu pesan kalau Nabi akhir zaman beriman. Maknanya, dan macam mana, adakah Muhammad itu Nabi akhir zaman? Dia kata bukan. Tapi sifat yang kamu cerita itu memang ada pada dia. Dia kata bukan. Walaupun kamu kata bukan, kami yakin. Marilah kita beriman. Anak murid pula ajar Tok Guru beriman. Akhirnya kata Tok Guru, gini lah, mu tak percaya ke aku, mu percaya ke dia, mu beriman lah, aku tak mau beriman. Ini perangai ahli-ahli kitab pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitab Taurat ada sebut, aku memelihara kaum yang buta huruf, kamu adalah hamba dan rasulku. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, aku namakan kamu sebagai mutawakil. Mutawakil, orang yang bertawakal. Dan kabar, dia itu Nabi Muhammad. Dia bukanlah seorang yang bersikap kasar, tidak berhati keras, dan tidak menjerit-jerit di pasar. Ini akhlak Nabi. Akhlak Nabi, akhlak yang baik, tidak menjerit-jerit di pasar, dan dia tidak membalas kejahatan yang dilakukan terhadapnya dengan kejahatan. Ketika mana Nabi disihir, kemudian ternyata orang dapat tahu yang sihirnya adalah si Anu bin si Anu. Orang Yahudi juga sihir. Orang sihir. Jadi dia nak ambil satu juzuk daripada Nabi.
Kemudian tukang sikat Nabi orang Yahudi. Tukang sikat Nabi. Jadi dia panggil orang Yahudi yang tukang sikat Nabi, dia kata, boleh tak mu ambil rambut 2-3 helai rambut Muhammad bagi kat aku. Dia tanya, nak buat benda apa? Aku nak sihir Muhammad. Kalau mu nak buat jahat ke Muhammad, aku tamburi. Ni tukang sikat Nabi. Dia kata, kerana apa? Kerana Muhammad ni orang yang sangat baik, aku tak tergamak nak buat jahat ke dia. Maka dipujuknya tak bagi seruh. Orang Yahudi yang tukang sikat rambut Nabi tak bagi rambut Nabi, walaupun dia Yahudi. Maknanya walaupun dia Yahudi. Begitu juga orang yang tunjuk jalan ketika nak berhijrah. Maknanya orang Yahudi juga tak bocorkan rahsia. Lalulah dalam keadaan macam tu, satu hari dia yang jadi tukang sikat rambut tu, dia terlupa sikat rambut dia ada beberapa helai rambut. Tiba-tiba orang ambil sikat rambut dia. Orang pun ambil 2-3 helai tadi rambut. Dengan rambut itulah juzuk yang ada pada Nabi dia sihir baginda. Sehingga kan Nabi dalam keadaan sakit, dikatakan dalam keadaan kadang-kadang tidak mengetahui keadaan dia. Hari apakah dia tak ada nak baca. Maknanya dalam keadaan macam tu. Sehingga kan giliran Nabi pun Nabi tak boleh nak tentu giliran, sebab Nabi sakit sihir kena gitu. Akhir sekali didapati bahawa datangnya malaikat pun beritahu siapa yang sihir, cara nak menghidupkan, nak matikan sihir demikian. Maka sahabat dapat tahu. Bila sahabat dapat tahu, sahabat minta izin, ya Rasulullah, izinkan aku bunuh orang tu yang sihir kamu. Nabi kata apa? Aku dibangkitkan bukan untuk melakukan kejahatan pada orang lain. Aku dibangkitkan bukan untuk melakukan kejahatan pada orang lain, dan aku dibangkitkan bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan dia ni orang yang baik. Dia memaafkan dan meminta ampun kepada pelakunya, dan orang yang buat jahat ke dia minta ampun pula dengan Allah. Mana baiknya baginda tidak dapat digambarkan. Sehingga kan kisah yang masyhur, dikatakan seorang wanita yang tua peminta sedekah, dia selalu kata pada Nabi, dan dia buta, tak ada orang nak beri makan ke dia, tapi yang beri makan Muhammad bin Abdullah lah, Rasulullah beri makan. Bila dia kenyang, dia duduk satu sudu, dia kata, dia buta, orang yang lalu kenal tak Muhammad? Kalau kenal mari sini. Orang pun duduk kali dia pun kata, Muhammad orang gini dia cela Nabi. Kadang-kadang bau suap makanan, kenyang perut, kata lalu ke Nabi. Dia tak tahu. Nabi dengar depan mata sendiri orang kata ke dia, tapi Nabi tak balas. Semakin dia kata Nabi, semakin Nabi beri makan. Kuatnya kata ke Nabi sampai tak ada peluang Nabi nak ajak dia masuk Islam. Dok dang ke dia homo cakap. Dok kata sungguh-sungguh tiga Muhammad. Nabi bagi makan, kenyang kata ke Nabi, dia tahu dah, lepas tu bagi makan. Begitulah tiap-tiap hari. Kita kali kita beri makan, dia kata kita taubat dah wih dah. Maknanya baru kita WPT. WPT 10 riyal ke dia. Dia kata-kata macam-macam, kita memang nombor lari lah. Siap kutuk-kutuk balik dia. Tapi Nabi tidak begitu. Sampai Nabi wafat. Bila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar tanya, "Hai Aisyah, isteri Nabi, anak dia." Dia tanya, "Apakah aku ini telah melakukan semua sunnah Nabi?" Aisyah tu tengok, "Wahai ayahku yang tercinta, aku telah melihat tidak ada semua sunnah, tidak ada sunnah Nabi kecuali semua kamu lakukan, kecuali satu je mu tak buat lagi hak Nabi buat." Sayyidina Abu Bakar terkejut, ada lagi? Ingat tak ada dah. Apa dia yang satu lagi yang aku tak buat itu? Lalu anaknya Aisyah beritahu, di hujung kampung sana, di satu sudut di kota Madinah, ada seorang orang tua yang katanya Nabi, dia seorang yang buta, Nabi selalu beri makan ke dia. Macam mana Aisyah tahu? Aisyah buat makanan, Nabi yang beri makan. Maknanya lalulah saya nak buat kata, kalau macam tu aku nak buat juga, mu masuk. Lalulah dia pun masak. Dia masak, pergilah bawa beri makan. Bila beri makan saja, dia pun tanya, orang tua tadi rasa lain dah. Dia tanya, "Siapa kamu ni?" Abu Bakar kata, "Biasa, orang hak biasa mari." Biasalah. Dia kata, "Tahu." Orang lain dia kata, "Macam mana kamu tahu?" Dia kata, "Cara dia layan aku sangat lembut, tak macam mu kasar.
Sayyidina Abu Bakar ni orang yang sangat lembut, tapi banding Nabi jadi kasar kok. Tak macammu. Orang yang layak betul sangat lembut. Dan kalau dia nak makan, dihancurkan makanan, jadi mudah aku nak makan. Jadi senang saja. Kemudian makanan yang dimasuk ada mulut aku ni jadi sedap. Jadi sedap maknanya. Tak macam ni, jadi macam tahu je hari ni, tak macam biasa. Nabi kan, mukjizat hebat. Jadi rasa lain. Akhir kali dia tanya, mana lelaki tu? Mana lelaki? Sayyidina Abu Bakar tak boleh nak buat apa-apa dah. Sayyidina Abu Bakar pun dia kata lelaki tu sudah wafat. Siapa lelaki itu? Bila saja tanya siapa lelaki itu, Sayyidina Abu Bakar menangis. Menangis tak ada nak kata. Dia tanya siapa lelaki itu, beritahu saya. Akhir Sayyidina Abu Bakar mengatakan dia adalah Muhammad bin Abdullah. Terkejut wanita tadi. Masya Allah, Muhammad bin Abdullah, rupanya hak dia tu Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Ya, Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Jadi selama ini aku kata pada dia yang beri makan pada aku. Ya. Abu Bakar membenarkan. Menangis wanita tadi. Masya Allah. Akhir kali wanita tadi masuk Islam. Wanita tadi masuk Islam. Ini akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala tidak akan mewafatkannya sehingga agama benar yang diperjuangkan tertegak dan orang ramai menyebut kalimah La ilaha illallah, dan sehingga Allah Ta'ala membuka mata-mata yang buta, telinga yang tuli, hati yang terkunci dengan datangnya kalimah yang suci, kalimah La ilaha illallah. Dan diriwayatkan juga daripada Abdullah bin Salam. Minggu lepas nak cerita Abdullah bin Salam. Malam ni kita sambung kisah Abdullah ibnu Salam. Jadi Abdullah ibnu Salam ini dia adalah pendeta, orang yang pandai baca kitab. Jadi Abdullah bin Salam ini bila dia tengok apa yang ada dalam kitab sifat-sifat Nabi akhir zaman, dia pun baca. Maka Abdullah bin Salam sangat tahu Nabi akhir zaman macam mana sifat dia. Macam mana Abdullah bin Salam boleh tahu? Kerana Abdullah bin Salam baca dalam kitab Taurat, dalam kitab-kitab yang terdahulu. Bila baca saja, maka adalah anak murid. Maka Abdullah bin Salam ini beritahu sifat-sifat dia macam ini. Bila mana saja anak muridnya faham dan Abdullah bin Salam pun dah tahu sifat dia, dan orang-orang menunggu Nabi akhir zaman, tiba-tiba mendengar berita ada orang daripada Mekah akan datang ke kota Madinah. Memang dalam kitab ada mengatakan, dalam kitab yang terdahulu ada mengatakan dia akan datang ke sebuah kampung ataupun negeri yang banyak buah kurma. Madinah lah. Madinah lah maknanya. Lalulah dalam keadaan macam itu, dia pun dah tunggu. Maka tunggulah orang. Orang pun tunggu. Beberapa hari orang tunggu. Orang tunggu tengok-tengok sampai malam tak ada, balik pula. Esok mari pula. Duk tunggu-tunggu. Akhirnya sampailah hari yang ditetapkan, datang sungguh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan juga dengan seorang penunjuk jalan yang dikatakan bangsa Yahudi tapi menjadi penunjuk jalan kepada baginda Rasulullah. Lalulah bila datang Rasulullah di kota Madinah, gembira orang. Orang tunggu Nabi panjat atas pokok. Panjat atas pokok maknanya duduk atas atap rumah. Makna dicerita dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Bila dapat tahu mereka turun daripada pokok menjerit, datang. Akhir kali pakat keluar beramai-ramai. Ketika dengar riuh-riuh rendah, orang dah pergi nak sambut Muhammad, Abdullah bin Salam duduk lagi di rumah, duduk mikir lagi. Ya sungguh ke ni? Mari dah ni. Akhir kali orang berkumpul, datanglah baginda Rasulullah. Bila datang baginda Rasulullah, sampai sungguh Abdullah bin Salam pun mulalah pergi. Ketika Nabi duduk atas kenderaan dia, atas binatang tunggangan dia itu, memang boleh nampak orang-orang bawah. Tapi bila Nabi turun, maka Nabi turun, orang-orang duduk belakang tak apa nampak. Maka Abdullah bin Salam pun datang. Datang saja tengok-tengok orang dah kumpul ramai dah, tak nampak Rasulullah duduk tengah-tengah dah. Maka dia ni bila tengok orang ramai tu, dia pun merasalah nak tengok betul ke Nabi akhir zaman datang dah ni. Dia pun celah-celah tolak-tolak sikit tubuh orang, jalan-jalan, nampaklah wajah Nabi. Bila dia nampak wajah Nabi, dia pun terkejut dengan wajah Nabi yang bercahaya. Wajah Nabi cahaya, tak boleh tengok panjang. Oh, dah nak sambung pula cerita. 2 minggu dah habis.
Tapi boleh panjangan, boleh. Jadi dalam keadaan macam itu, bila dia tengok Nabi, dia kata innahu laisa bikazab, ini bukan pendusta. Memang ternyata benar dia tu Nabi akhir zaman. Akhir sekali dia kumpul anak murid. Anak murid dia tanya, betul tak Nabi akhir zaman? Kata Abdullah bin Salam, beginilah, aku nak tanya. Kalau aku kata betul, mu nak ikut aku tak? Anak murid kata, memanglah ikut mu tok guru. Memang ikut belaka. Kalau macam tu serahkan aku, biar aku pergi tanya dia beberapa soalan. Maka Abdullah bin Salam ini, dia pun pergi jumpalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Dia tanya beberapa soalan. Soalan tak nak khabar sebab masa sekat. Jadi nak beritahu, bila dia tanya soalan-soalan, ternyata benar. Bila ternyata benar, akhirnya Rasulullah kata, duduk sini, asal balik kat kaum kamu, duduk sini, biar kaum kamu mari sini. Maka kaum dia, anak murid pun datang. Bila datang tanya, mana tok guru kami? Rasulullah tanya, aku nak tanya siapa Abdullah bin Salam? Ini tok guru kami. Dan adakah kamu akan mengikut kata dia? Apa saja yang dia kata kami ikut. Betul, kamu akan ikut kata dia, betul. Rasulullah panggil Abdullah bin Salam keluar. Abdullah bin Salam pun keluar. Bila keluar, anak murid tanya, Abdullah, betul ke ni Nabi akhir zaman? Tok guru dia tanya, aku nak tanya kalau aku kata benda-benda mu nak ikut dah aku. Kalau kata dok, betul-betul mu nak ikut aku. Memang kita ikut mu tok guru. Okey, kalau macam tu Abdullah bin Salam, inilah dia Nabi akhir zaman yang terada dalam kitab. Anak murid kata, oh kena sihir tara baru. Anak muridnya tak mau ikut tara baru. Jadi ceritanya kita akan sambung pula akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.